Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا. شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini Allah pilih kita berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dibekalkan dengan ilmu yang memberi manfaat bagi membantu kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai hamba-hamba Allah. Sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya, balasannya tak lain dan tak bukan melainkan syurga. Itu janji Allah SWT. Apa kata Allah dalam hadis kursi? A'dadtu li'ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Allah dah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Aku sediakan untuk dia. Fiha, di dalamnya, dalam syurga tu, ma la aynun ra'at, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Mata tak pernah tengok cantiknya, lawanya, menariknya, kata orang kampung ediknya. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Dalam syurga tu telinga kita untuk tengok merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Nak bayang pun tak tahu. Macam mana nak bayang dalam syurga. Terus ada nak cerita, nak bayang pun tak terlintas di hati kita. Itu keadaan dalam syurga. Syarat Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu dalam keadaan redha dan diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Tengok, Allah iktiraf kita sebagai hamba-hamba. Bila Allah iktiraf sebagai hamba, apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurgaku.
Tapi sebelum masuk syurga tu kena mati dulu, ya, kena mati dulu. Saya dah cerita tentang mati. Sebelum ini 2 bulan sudah cerita tentang mati je. Kemudian lepas mati saya dah cerita tentang alam kubur. Dah cerita dah 2 bulan sudah. Cerita alam kubur je. Apa yang berlaku di kubur. Ya? Nikmat-nikmat kubur. Lagi dah berlaku seksa-seksa kubur pun dah berlaku. Soal contoh tak datang, siapa nyuruh tak datang. Soal lupa, siapa nyuruh lupa. Saya dah cerita dah. Tapi sebelum berlaku apa-apa dalam kubur itu, kan, semua orang bila dah mati masuk kubur belaka. Tak kira di mana. Ada yang dalam tanah, itu kubur tu. Ada yang dalam laut, kubur juga. Ada yang dalam perut ikan, kubur juga. Ada dalam perut buaya, kubur juga. Ada yang hancur, tak tahu di mana, kubur juga mana. Jadi kita akan berada dalam kubur. Tak tahu berapa lama. Ada yang sekejap, ada yang lama. Macam yang dulu-dulu, macam George Washington, lama dah lah. 20 tahun dah. Ya, Napoleon Bonaparte, tak tahu berapa tahun dah. Abraham Lincoln, berapa tahun. Yang baru mati pun, baru lagi. Yang baru mati semalam, baru semalam. Itu namanya kubur. Semua manusia akan masuk dalam kubur. Akan mati dan masuk dalam kubur. Tak ada seorang pun yang akan hidup selama-lamanya. Everybody is going to die. Tak kira siapa. Raja ke, Gubernur ke, Presiden ke, Perdana Menteri ke, Menteri ke, Komander ke, semua akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Masuk kubur lagi tu. Tak tahu berapa lama. Kubur tu tempat perpindahan sementara. Walaupun sementara, ada yang lama, ada yang tak lama. Itu kubur. Kita tak tahu bila masanya. Bila kita mati, masuk kubur lah kita. Sudahnya, semua mati. Semua masuk kubur belakang. Malaikat masuk kubur, mati. Manusia mati dan masuk kubur. Pokok mati dan pokok begitu saja. Lagi apa? Serangga mati, pokok begitu juga. Ikan mati, burung mati, iblis mati, semua mati. Akhirnya berlakulah kematian yang total. Total itu semua akan mati. Tak kira siapa. Tak kira apa pangkat dia. Besar ke kecil ke, ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, orang biasa ke, semua akan mati. Tak ada siapa yang akan hidup dalam dunia ni selama-lamanya. Mati semua. Malaikat mati, Jibril mati, Mikail mati, Israfil mati, Munkar mati, Nakir mati, semua akan mati. Ibrahim mati. Tahu Ibrahim? Yang cakap namanya Ibrahim tahu? Dia akan mati. Tak tahu berapa lama. Berlakulah kematian total. Kematian total, semua akan mati. Tak ada satu seorang pun tertinggal. Itu dipanggil kiamat. Diambil dengan istilahnya kiamat. Sebenarnya kiamat itu kebangkitan, tapi tak apa. Kematian total itu berlaku kiamat. Dan Quran Allah sebut banyak cerita tentang kiamat. Di antaranya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ahnil manfus. Satu. Lagi apa? Ada lagi dalam Quran Allah sebut apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi sebelum berlakunya hari kiamat itu, Allah perintahkan malaikat yang pertama, siapa? Israfil. Itu perintah. Sebelum berlaku kemusnahan total ni, Allah perintahkan Israfil supaya meniup sangkakala. Dia pun tiup. 3 kali dia tiup. Kali yang pertama berlaku huru-hara yang amat dahsyat. Sehingga Allah gambar dalam Quran, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, kata Allah. Pada ketika itu dia dah lupakan saudara-saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, maknya pun dia lupa, ayah pun dia lupa. Wa sahibatihi wa banihi, sahabat-sahabat dia lupa, begitu juga anak-anaknya lupa.
Walaupun seorang anaknya lupa dia. Lebih-lebih kalau kami lagi dia ingat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing akan memikirkan apa yang akan berlaku pada dirinya. Lepas ini apa? Ini apa? Benar itu huru-hara yang ada syar. Itu tiupan yang pertama. Tiupan yang kedua, habis mati belakang. Manusia mati, binatang mati, malaikat mati, iblis mati, pokok mati, burung mati, serangga mati, ikan di laut mati belakang. Kematian yang total. Itu boleh tiupan yang kedua. Sebab Allah kata dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak kira siapa. Akhir yang mati itu malaikat maut. Kerana dia kerja dia cabut nyawa orang, dia cabut nyawa malaikat, dicabutnya nyawa orang, dicabutnya nyawa pokok, dicabutnya nyawa burung, dicabutnya nyawa binatang, dicabutnya semua cabutnya. Tinggal dia yang tak mati. Lalu Allah tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Dia pun jawab, yang belum mati hanya saya dan Allah lah. Saya belum mati, Allah memang tak mati pun. Kerana Allah dia hidupkan dengan nyawa. Dia hidup dengan sifat al-hayy. Dia tak ada nyawa, dia tak perlukan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia, hidup dalam manusia itu. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, hidup dalam binatang itu. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hidup dalam pokok itu. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, hidup dalam malaikat itu. Nah, Allah cipta nyawa bagi pada malaikat maut, hidup malaikat maut. Hanya saya dan Allah saja yang hidup. Itu Allah tanya lagi. Kamu tak pernah dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menjangwa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa dia? Dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh dia cabut nyawanya sendiri. Dia tinggal siapa nak cabut nyawa dia? Malaikat lain dah tak ada dah. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati, Munkar dah mati, Nakir dah mati, Iblis dah mati. Tinggal dia je. Maka dia pun cabut nyawanya. Nyawa sendiri. Agak ala tuan-tuan dia cabut nyawanya itu perlahan-perlahan ke otak sekali. Kalau kita lah suruh cabut nyawa kita sendiri macam mana? Perlahan lah. Sakit ke tak? Sakit. Jerit dia tau. Aduh. Agak bila saya dah dengar cakap-cakap dia. Aduh. Kalau aku tahu mati ini sakit mati. Tak kesiur buat kerja cabut nyawa orang. Tak kesiur buat kerja nyabut nyawa orang. Rupanya malaikat maut tu orang kamu gajah. Itu yang aku tak siur macam tu. Akhirnya matilah malaikat maut. Malaikat pun mati. Habis pun mati. Tinggal Allah saja tak mati. Kerana Allah dia bukan hidup dengan nyawa. Allah tak memerlukan nyawa. Allah tak memerlukan apa-apa alat. Allah tak memerlukan apa-apa pekakas. Dia hidup dengan sifat dengan al-hayy. Tenang alam seketika. Lepas itu Allah hidupkan semula. Nombor satu dihidupkan Allah ialah Israfil. Kenapa Israfil? Kerana dia ada tugas, ada kerja. Tadi dah ada tiup satu kali pertama tu ni. Dia 2 kali tiup dah. Tiupan yang kedua semua mati. Ini tiupan yang ketiga. Sudah mati semua tu, berlakulah. Sebelum yang ketiga tu, cerita berlaku lagi tu. Tiupan yang kedua tu, matilah semua. Berlakulah huru-hara yang dahsyat, berlakulah gempa bumi yang begitu hebat, penggegaran yang begitu hebat. Allah gambarkan Quran. Al-Qari'ah, penggegaran. Mal-Qari'ah, apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia-manusia diterbangkan seperti kelkatu. Macam kelkatu terbang. Tak pernah tengok kelkatu terbang kan? Macam mana? Tentu arah. Ada yang kulu, ada yang kelio, ada yang ke darat, ada yang ke bawah, ada yang berlanggar sama-sama. Itu kelkatu. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfud. Dan pada ketika itu, pada hari itu juga, gunung-gunung, bukit-bukit akan berterbangan seperti bulu yang dihamburkan. Macam bulu ayam tu lambung kata. Macam mana turunnya? Belayang terawang awaknya. Padahal gunung dia berat. Patutnya jatuh ruang sikit lah. Ini tak ada.
menandakan angin yang amat dahsyat. Itu penggagaran. Ya. Ketika dalam ayat lain Allah berfirman apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Itu dulu. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat, yang merupakan keluar. Batu habis terpacut, besi habis terpacut, arang batu habis terpacut, apa saja yang berat dan bumi habis terpacut keluar. Baqala al-insanu ma laha, berkata manusia, apa ini? Ma laha, itu cakap Arab. Orang Arab ma laha lah. Orang Melayu apa? Apa yang komen? Agaknya lah. Itu orang Melayu. Ya. Orang India apa dia? Yang ada agaknya. Orang Cina apa? Cuma agak. Saya pun tahu cakap Cina. Saja. Action ni. Orang putih macam mana? Orang putih tahu. Apa kata orang putih? Cakap pinggan dulu. What is happening, man? Katanya. Tengok. Itu yang berlaku. Wa qala al-insanu ma laha, berkata manusia ni apa yang berlaku, ya? Terkejut belaka. Banyak lagi ayat-ayat yang menceritakan, menggambarkan kemusnahan yang amat dahsyat. Kita panggil hari kiamat. Nah, maka berlakulah kemusnahan. Semua mati. Semua hancur. Gunung-gunung hancur. Laut bertemu antara satu sama lain. Tak ada tadi, tak tahu lagi mana dia. Laut Atlantik, Laut Pasifik, Laut Arktik, Laut apa dia tak tahu dia. Dia bersatu semua. Wa idzal biharu fujirat, laut itu bertemu antara satu sama lain. Maka berlakulah kemusnahan yang total. Habis mati. Manusia mati, malaikat mati, binatang mati, pokok mati, gunung hancur, planet-planet itu habis hancur antara satu sama lain. Bintang-bintang habis gugur lagi. Habis musnah. Allah kata dalam Quran apa? Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu yang di atas muka bumi ini pasti akan hancur, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak hancur, yang tak binasa, yang kekal hanyalah zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi satu nikmat yang kamu nak dustakan? Surah Ar-Rahman, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Habis hancur lagi. Allah saja yang tak hancur. Allah saja yang tinggal. Ya. Asal dia tak ada hancur, dia tak binasa. Kerana Allah tak ada mati-mati. Kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Maka tenanglah seketika alam ini. Ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Lepas itu Allah hidupkan balik Israfil. Sudah mati semua, Allah hidupkan Israfil. Israfil hidup. Dia pun capai sangkakalianya bagi tiupan yang terakhir, tiupan yang ketiga. Dia pun tiup sangkakala dia. Mana bunyi entahlah, dia tiup. Kalau tempat lain, saya buat contohnya, tapi malam ni tak ada. Dia pun tiup. Tak mana bunyi, Udah ditiup tu, maka bangkitlah semua yang hidup, manusia bangkit semua, ya. Binatang-binatang pun bangkit semua. Semua hidup balik. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Semua akan bangkit semula. Saya akan bangkit, tuan-tuan akan bangkit, perempuan sana akan bangkit. George Washington bangkit, Abraham Lincoln bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit, Winston Churchill bangkit, Presiden Marcos bangkit, P. Ramlee bangkit, Nordin Ahmad bangkit, Saleh Kamil bangkit. Tak kena mana? Ini mesti kena namanya. Marilyn Monroe bangkit, tak kena. Elizabeth Taylor bangkit, Sophia Loren bangkit. Lagi apa? Doris Day bangkit, Charleston Heston bangkit, Rock Hudson bangkit, Tony Curtis bangkit. Ya, ini semua kena ni, ya. Ada yang tak kena? Lagi apa? Rajendra Kumar bangkit, Shah Rukh Khan bangkit. Lagi apa?
Aishwarya Rai bangkit, Raja Kapoor bangkit. Lagi apa? Mustajab bangkit, Firami bangkit, Saroma bangkit, semua akan bangkit. Macam cendawan tumbuh. Bangkit semua tu, macam cendawan tumbuh. Satu semua bangkit belakang. Tengku Abdul Rahman bangkit, Najib Tun Abdullah bangkit, Anwar Ibrahim bangkit, Ibrahim Pendek bangkit. Kau tak kenal takjil semua ya. Ibrahim Ishaq bangkit juga. Bangkit itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang sempurna kejadiannya. Ada yang dibangkitkan seperti binatang yang pangannya diamalkannya dalam dunia. Itu keadaan. Tengok keadaan dia. Kalau dia menjadi ahli syurga, tengok elok. Kalau dia menjadi ahli syurga, orang lelaki itu, kalau dia menjadi ahli syurga, dia akan dibangkitkan secantik Nabi Yusuf. Secantik Nabi Yusuf. Bukan serupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Apa dia lah. Leman apa leman lah, mana apa mana lah, Hamzah apa Hamzah lah. Umur apa umur lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Kalau dia perempuan menjadi ahli syurga, dia akan dibangkitkan secantik Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Kerana perempuan yang paling cantik dulu, kini dan selama-lamanya namanya apa? Siti Zulaikha. Bukan apa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Apa dia lah. Etun apa etun, enak apa enak lah. Limah apa limah lah, munah apa munah lah. Timah apa timah lah. Tapi secantik Siti Zulaikha. Begitulah bangkit semua. Soalnya you and I, macam mana keadaan kita bangkit esok? Bagaimana keadaan? Adakah seperti biasa secantik Nabi Yusuf? Atau seperti binatang yang perangai yang diamalkan dalam diri dia? Kerana ada yang bangkit seperti serigala. Kalau sini nak wakam orang je, bangkit dengan serigala. Ada orang dibangkitkan macam ular. Macam mana macam ular? Kerjanya nak belit orang je. 5 kupang jadi, RM1 jadi, RM5 jadi. Esok bangkit orang ular. Tapi tak ambil tangan. Ada yang dibangkitkan seperti monyet, seperti buruk. Kerjanya apa? Nak merosakkan harta orang tu. Ada yang bangkit seperti semut. Seperti semut. Kerana dalam dunia ni dia tak kebur, dia ego, action, sombong. Esok Allah bangkit dia seperti semut. Dan dibawa, diletakkan di perjalanan, jalan raya. Orang pun kacak gitu. Kerana dia dalam dunia dulu action no, sombong no, ego no. Nak marah orang je, nak nampak orang kerjanya. Esok dibangkitkan seperti semut. Ada yang dibangkitkan seperti kaldai. Siapa nak dengar? Seperti kaldai. Ini untuk orang yang rajin sembahyang berjemaah. Orang yang rajin sembahyang berjemaah nanti akan dibangkitkan semula seperti kaldai. Mengapa? Kerana dia sembahyang berjemaah selalunya mendahului imam. Selalu terang mendahului imam. Imam belum sampai ke rukun tu dah sampai. Imam tu dah tua. Macam orang cakap ni, kalau dia jadi imam dah tua, lambat dia gerak kerja. Kalau dari sujud dia nak bangun je, lambat tu Allah. Dia muda belakang. Umur 20, 25. Allah tu naik. Dia dulu. Setiap kali dia dulu. Itu esok akan dibangkitkan seperti kaldai. Tapi tak kata, senang nak gambar. Mana kau pandang? Ini kamera dia ni tau. TikTok ni tau. Itu dah akan dibangkitkan seperti kaldai. Jadi kita nak yang mana? Nak seperti kaldai ke atau secantik Nabi Yusuf? Kalau dia ada syurga ya. Semua akan bangkit. Rock Hassan bangkit, Tony Curtis bangkit. Tak ada seorang pun tertinggal. Asal namanya manusia akan dibangkitkan semula. Allah dah kabul Al-Quran dah. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu semua di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Bangkit itu. Tapi keadaan bangkit itu yang pentingnya. Keadaan bangkit itu cukup penting. Ada orang dibangkitkan secantik Siti Zulaikha, ada orang dibangkitkan secantik Nabi Yusuf. Ada orang dibangkitkan seperti binatang yang perangai diamalkan dunia. Udah bangkit semua tuan-tuan dan puan-puan, semua akan diarahkan daripada kubur, diarahkan menuju ke satu perhimpunan besar-besaran. Tempat berhimpun besar-besaran namanya padang mahsyar.
Jalan daripada kubur daripada masyar. Berjalan. Bukan ada tanda arah. Saja datang dari kampung, datang kepong ni ada tanda arah. Ini jalan ini, pergi Koping. Jalan ni, pergi Simpang Pulat. Jalan lagi depan, pergi Sengat. Jalan lagi depan, pergi Orang Rokam. Terus sampai kemarin ada tanda arah. Besok tak ada tanda arah. Mundar mandir, Raban Tebin. Tahu Raban Tebin? Untuk halal. Buat kata orang gajah, ada yang kulu, ada yang kelio, ada yang kedakat, ada yang kebaru. Dia tak ada tanda arah. Itu keadaannya. Ada yang berjalan tu berkenderaan. Orang yang berkenderaan. Dia ada kenderaan. Daripada kubur sampai kepada masyarakat ada kenderaan. Apa kenderaan tu? Binatang yang dikorbankannya ketika Hari Raya Aidil Adha. Itu kenderaan dia. Bila kenderaan tak susah. Kalau unta dikorbannya, unta lah kenderaannya. Kalau lembu korbannya, lembu lah kenderaannya. Kalau kobor kenderaannya, kobor lah kenderaannya. Kalau kambing, kambing lah. Kalau kibas, kibas lah. Jadi kenderaan dia. Jangan bayangkan kobor dunia ni memang tak ada siapa siwa naiknya. Melumpur aja. Ini canggih punya kobor tau. Canggih. Lebih canggih daripada kuda Lone Ranger lagi. Tahu kuda Lone Ranger? Punya canggih. Itu kenderaan menuju kepada masa. Itu orang yang hebat itu. Ada kenderaannya. Ada orang berjalan kaki. Ada orang berhambat. Jangan atas dan jalan kaki dia berhambat. Seperti pelari pecut yang terpantas di dunia ni. Namanya apa? Usain Bolt. Macam itulah agaknya lah ya. Berhambat. Ada orang yang berjalan kaki. Ada orang yang merangkak. Merangkak tu agaknya lambat ke cepat sampainya. Ini merangkak. Ada orang jalan atas perut. Atas perut tu jalan. Daripada kubur tu sampai kepada masyarakat. Macam ulur kan atas perut. Ada orang yang jalan atas kepala. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah dengar bila diceritakan oleh Rasulullah SAW. Macam mana ya Rasulullah? Jalan atas kepala. Tak masuk akal. Tak logik. Jawab Nabi, jangan kamu fikirkan hal dunia ni macam memang tak logik. Tapi di akhirat esok apa saja boleh Allah jadikan kalau dengan kehendak dan izin Allah dengan perintah dia. Semua dilakukan oleh Allah, boleh. Apa pun boleh. Apa-apa yang dalam dunia ni pun ada orang kepala yang ke bawah, kakinya ke atas. Ada tak? Ya, ada kata ada tuan. Kepala yang ke bawah, kakinya ke atas. Ada satu jenis tarian, kepala ke bawah, kaki ke atas. Apa tariannya? Dia takkan tak tahu apa tariannya. Segan yang apa ya? Break dance. Di dunia mana? Break dance ataupun hip hop. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Begitulah mondar-mandir terhegi-hegi daripada kubur sampai kepada masyarakat. Di pada masa berkumpul sekali. Itu berhimpun sana tu, berkumpul betul-betul. Semua asal nama manusia ada situ. Piramli ada, Saloma ada, Saifani ada, Siti Nurhaliza ada. Bagaimana? Bagaimana? Karatu ada, M Karatu tu tahu? Pemain bola sepak perak ni. M Karatu dan Jurulati, kawan saya tu. Ada di situ. Berhimpun. Semua berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada harinya manusia-manusia itu berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Berkumpul semua di situ. Asal nama manusia semua di situ. Daripada manusia mula-mula daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Kita tak tahu siapa. Semua berdiri di hadapan Allah SWT. Rapat ni tak boleh cerita rapat. Cukup rapat. Ada. Tak ada ruang nak bergerak pun tak ada ruang. Punya ramai, punya sempit, punya apa? Ramai di padang mahsyar nanti. Cukup ada. Kata Nabi macam panah dalam besar panah. Payah nak faham. Macam panah dalam besar panah. Cukup payah nak faham. Tapi kalau kata saya macam rokok dalam kotak rokok, faham tak? Rokok bukan suruh beli rokok ni. Tengok rokok dalam kotak rokok tu. Rapat ke tak? Rapat. Cuba keluar ke sebatang. Itu masuk kembali. Hanyut ke tak? Macam itulah keadaan. Nak bergerak pun tak boleh. Udah apa itu, udah rapat-rapat,
Matahari sejengkal dengan kepala. Agak lalu kena orangnya tuan-tuan dan puan. Sejengkal dengan kepala. Bayangkan sekarang ni berapa ribu, berapa juta batu jauh pun tak tahan kita. Ini kepala sejengkal dengan kepala. Itu keadaan daripada masa. Udah habis itu telanjang pula tu. Semua telanjang. Saya telanjang, tuan-tuan telanjang, perempuan semua telanjang. Yang ini kelemahan Aisyah semuanya. Ya Allah, ya Rasulullah. Tidak ke malu di sana dulu. Orang ni tengok orang ni punya mana rupanya, mana rupanya. Malu kita? Jawab Nabi tak sempat. Jawab Nabi tak sempat nak malu. Tak sempat nak tengok mana rupa orang lain punya. Masing-masing takut apa yang berlaku pada diri dia. Itu di pada masa. Ada yang peluh. Semua lah di pada masa tu. Mana yang di bawah matahari itu berpeluh belakang. Ada orang peluhnya hat mata kaki. Ada orang peluhnya hat betis. Ada orang peluhnya hat lutut. Ada orang peluhnya hat paha. Ada orang peluhnya hat pinggang. Ada orang peluhnya hat dada. Tahu dada? Ada orang peluhnya hat leher. Ini leher tu. Tengkuk. Ada orang peluhnya apa tengkuk ni sampai hat hidung. Ada orang peluhnya sampai apa kepala. Ada orang berenang dalam peluhnya sendiri. Kita macam mana? Soalnya kita ni, apa yang akan berlaku pada kita? Berpeluh hak mana? Ikut amalan masing-masing. Itu keadaan yang berlaku di pada masa. Berpeluh yang berasa. Kecuali mereka yang dapat naungan aras. Yang dapat naungan aras tak ada berpeluh. Dia ada lindungan di sana. Yang lain tu semua berpeluh-peluh. Yang berenang dalam peluh ada. Menjijik-jijik peluh tu. Itu keadaan daripada masa. Kecuali yang dapat naungan aras. Ada 7 golongan yang dapat naungan aras. 7 golongan manusia yang dapat naungan aras, di mana tidak ada naungan mereka naungan aras. Orang dalam bawah naungan aras tu selesa dia, nyaman dia, norongin aja dia. Tak ada berpeluh. Kerana dia ada naungan. Matahari walaupun sejengkal kepala ada lindungan. Dia tak kena cahaya matahari. Macam orang duduk, macam tuan-tuan duduk di bawah ni lah, bawah ikon ni. Ada yang berpeluh matan. Ada yang nak pinjau matan. Itu keadaan buah aras. Norongin aja, seronok dia. 7 golongan. Yang pertama, pemimpin yang adil. Laju-laju ni, dia dah nak bunyi azan. Pemimpin yang adil. Yang kedua, udah. Bulan depan lah kamu ni, ya. Bulan depan kamu ni. Cukup sekali itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.